Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Pada bulan Ramadan yang mulia, marilah sama-sama kita dengarkan tazkirah subuh yang ringkas yang akan saya sampaikan, himpunan tazkirah dan kisah teladan yang bertajuk Dua Kehairanan Iblis Terhadap Manusia. Ada satu kisah yang mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Iblis laknatullah, "Wahai Iblis, apakah ikhtiarmu terhadap umatku? Aku telah dibangkitkan untuk menyelamatkan umat manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Iblis menjawab, "Ya Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, aku akan bersungguh-sungguh menyesatkan umat manusia daripada ajaran Nabi-Mu. Aku akan bercampur gaulkan antara lelaki dan perempuan agar aku mudah berada di celahnya." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wahai Iblis, apa lagi yang engkau muskilkan?" Kata Iblis, "Ya Muhammad, sebenarnya aku amat hairan terhadap umatmu dalam dua perkara, iaitu perkara yang pertama, mereka mengaku mencintai Allah, tetapi pada masa yang sama mereka masih melakukan maksiat dan perkara mungkar. Perkara yang kedua, mereka sangat benci akan tabiatku, tetapi mereka masih mengikut hasutanku." Allah berfirman, "Sememangnya engkau makhluk terkutuk. Demi kemuliaanku akan aku berikan kepada umat Muhammad dua kebahagiaan, iaitu yang pertama, kecintaan mereka terhadapku akan ku jadikan penebus dosa di atas kesalahan yang mereka lakukan kerana tipu helamu. Yang kedua, marah mereka terhadapmu akan ku jadikan sebagai penebus dosa terhadap maksiat yang telah mereka lakukan." Maka tercenganglah Iblis apabila dia mendengarnya. Barulah Iblis mengetahui bahawa umat manusia adalah umat yang amat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, demikianlah kisah yang mengajar kepada kita agar kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bersungguhnya Iblis ingin menghasut umat manusia agar kita terjerumus di neraka. Cuba kita lakukan mengikuti jejak Iblis. Kita tukarkan usaha kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan usaha kebaikan, insya-Allah mungkin tempat kita di syurga. Amin ya Rabb. Ingatlah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Iblis berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kehairanan Iblis terhadap manusia, taat kepada Allah tapi masih membuat maksiat dan kemungkaran serta sentiasa melakukan dosa. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu dan mengajar kepada kita tentang hukum hakam. Cuba kita fikirkan sejenak, betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita. Walaupun kita melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih lagi melindungi kita apabila kita di dalam alam barzah. Sekiranya kita mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terhindarlah kita dari hasutan iblis.
Sebagaimana yang kita ketahui, untuk melakukan perkara yang baik rasanya amat lambat sekali. Tetapi jika kita melakukan perkara yang tidak baik, dengan sekelip mata sahaja kita akan melakukannya. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, dalam bulan yang barakah ini, iaitu bulan Ramadan yang mulia, kita ketahui bahawa tiada iblis bersama kita, hanya nafsu diri yang ada. Inilah peluang kita untuk melakukan banyak kebaikan. Dengan ini, banyakkanlah melakukan perkara-perkara yang baik seperti solat tarawih berjemaah bersama keluarga, berzikir, membaca Al-Quran, sedekah, berbaik dengan jiran dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan yang mulia ini memberi ganjaran pahala, diampunkan dosa serta dipelihara kesihatan jiwa, diperluaskan rezeki kita, urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Marilah sama-sama kita membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Sampai di sini saja buat ketika ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita, keluarga kita dan masyarakat Islam amnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa serta dihindarkan segala wabak. Saya akhiri, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.